Apa Ustaz? Kita 15 lah. 15. Tak apa. Lebih ni. Kemudian bayar ya. Kita bayar. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab kita pakai muka surat 10 perenggan 28. Walau lam yakun fil ma'siyati illa tabaddulul ismi lakana zalika kafiyan fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsinil muqbili wa idza kunta 'asiyan intaqala ismuka ila al musii'il mu'ridi wa hadha fil intiqal al ismi fa kayfa bi intiqal al asar min tabadduli halawati at-ta'ati bi halawati al-ma'siyati wa ladzadzati al-khidmati bi ladzadzati ash-shahwati. Auzubillah. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia anugerah dia menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Limpah kurnia anugerah dia juga melahirkan kita daripada mak ayah kita yang Islam. Kita dapat Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Diberi pula satu kesempatan hidup, dibesarkan dalam satu suasana masyarakat yang memudahkan kita ikut perintah Allah SWT, tinggalkan larangan dia, alhamdulillah. Syukur dengan limpah kurnia dia juga diberi kesedaran kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Yang menuntut ilmu agama ni, memahami perjalanan agama ni adalah fardu ain atas kita. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keupayaan petang ni boleh hadir untuk solat asar berjemaah, berada pula dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan petang ni, meneruskan bacaan kita daripada kitab Tajul Arus. Dan kita dalam masjid ni, mari kita niat iktikaf sama-sama. Kalau tak niat lagi, lepas niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan kita sedarkan diri kita ni duduk dalam masjid dan niat iktikaf tu, barulah hasil ibadah dan hasil sedar kita nikmat boleh iktikaf berada di tempat yang mulia ni, baru dapat pahala anugerah daripada Allah Ta'ala tersebut. Kata musannif rahimahullah ta'ala, lau lam yakun fil ma'siyati illa tabaddulul ismi lakana zalika kafiyan. Asal terjemah kata dia, dan andainya tidak ada pada maksiat itu melainkan pergantian nama, nescaya adalah ia memadai. Maka kamu, bila mana adalah kamu orang yang taat, dinamakan dengan orang yang mengadap. Dan bila mana kamu menjadi seorang derhaka, berpindah nama kamu kepada orang yang jahat, yang berpaling. Hadirin sekalian, kita nak baca ni, kalau ikut pengarang kita nak jelaskan dua keadaan yang terjadi pada kita
dalam kita berjalan ke Allah Ta'ala ni, untuk kita menjadi betul-betul hamba Allah Ta'ala, orang yang betul-betul sedar yang kita ni makhluk Allah, Allah yang beri limpah kurnia kepada kita, untuk kita jadi taat, halangan tu maksiat. Ke depan nanti memang kitab kita ni selepas dia cerita masalah maksiat ni, punca maksiat ni nafsu. Semestinya tok guru besar nafsu ni syaitan. Macam tu kot bahasa dia. Jadi dalam kaedah kita nak meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah Ta'ala ni, antara halangan besar kita adalah maksiat. Ada maksiat zahir, dan saya banyak sebut dulu rasanya mengenai masalah maksiat batin. Pasal maksiat batin dengan maksiat zahir. Maksiat batin banyak lagi. Maksiat zahir selalunya kita boleh sedar yang dia adalah maksiat. Maksiat batin adalah bab yang paling susah pada kita. Pasal kita tanpa berguru dengan secara yang serius, tanpa pelajaran dengan pelajaran serius, kita tak rasa maksiat batin ni, maksiat hati. Sedangkan maksiat hati ni berlaku mutlak 24 jam. Maksiat mata pun ada berhenti dia. Maksiat telinga, itu juga maksiat anggota-anggota yang kita selalu dengar atas istilah maksiat anggota yang 7 tu. Ada berhentinya. Mulut ada berhenti bercakap, telinga ada berhenti mendengar. Tapi maksiat hati ni, pasal dia bab akidah, bab perasaan, bab pegangan. Kalau tak betul gayanya, kita sentiasa dalam keadaan maksiat. Alhamdulillah. Yang tu yang pengarang kita dia dah jelaskan sikit sebanyak. Antara maksiat ni, kata dia, bila berlaku maksiat, baik maksiat zahir, batin, kita istilahnya membuka ikatan kita dengan perjanjian yang kita telah berjanji dengan Allah Ta'ala. Kita bersyahadah la ilaha illallah. Bila ada maksiat batin khasnya, macam kita seolah-olah telah membatalkan syahadah itu. Alhamdulillah. Dan kita mengaku Allah ilah, Allah lah tak hajat pada sesuatu. Kita yang fakir, kita makhluk. Allah dia ilah, satu-satunya ilah, tak ada ilah melainkan Allah. Dia ilah dari sudut zat, sifat, perbuatan dia, pemilikan dia. Kita sangat berhajat pada dia dari sudut zat, kita berhajat pada dia, sifat kita, perbuatan kita, apa yang kita milik pun masih berhajat mutlak kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau hati kita boleh terpaling rasa berhajat kepada selain pada Allah Ta'ala, inilah maksiat besar, maksiat batin. Satu kaedah kita jalan untuk keluar daripada maksiat batin ni, kena banyak zikir, banyak fikir, dan kita kena duduk dengan guru-guru dan berada dalam majlis ilmu. Yang majlis ilmu tu pula ilmu yang kita duduk mendapat daripada guru, yang guru betul-betul nak pimpin batin kita. Itu adalah solution yang paling baik untuk menyelesaikan masalah batin ni. Masalah batin adalah masalah yang paling rumit tuan-tuan untuk diubati. Orang penyakit zahir orang cari ubat, tapi penyakit batin dengan beramai orang tak peduli pun batin sakit. Kalau orang sakit zahir dia cari ubat, tapi kalau sakit batin ada yang bunuh diri. Bayang orang sakit batin sampai dia langgar perintah Allah Ta'ala. Sakit batin lah tu, dia boleh memohon selain pada Allah Ta'ala, dia bergantung selain pada Allah Ta'ala, dia cinta selain pada Allah Ta'ala, kasih selain pada Allah Ta'ala, dia mengharap selain pada Allah Ta'ala. Dia akan rasa hidup dia ni bergantung kepada selain pada Allah Ta'ala. Orang sampai macam tu sakit batin ni, dan dia tak rasa bersalah pun dalam dia melalui kehidupan dengan perasaan macam tu. Alhamdulillah. Yang ni yang sambungan kita nak bicara ni. Dia kata seandainya kalau atas kata maksiat ni, baik maksiat zahir ataupun batin, seandainya tidak ada pada maksiat itu melainkan pergantian nama. Kalaulah kata kita ni diistilahkan sebagai derhaka Allah Ta'ala, ahli maksiat,
baik maksiat zahir, maksiat batin. Kalaulah dia tak ada lain melainkan tukar nama je, kata dia, nescaya adalah ia memadai. Asal Arab dia kata dia, lakana zalika kafian. Apa maksudnya ni? Yang tu pun kalau ikut cukup dah. Kita kalau istilahnya derhaka dengan Allah Ta'ala, tukar nama derhaka ni pun padan dah tuan-tuan. Untuk menyebabkan kita insaf, tukar nama tu. Katalah bila kita taat, kita nama ahli taat. Bila tukar maksiat, nama ahli maksiat. Seronok ke dapat tukar nama ahli maksiat? Saya ngaji dulu tu ada guru sebut gini, seronok tak kita digelar sebagai hamba Allah? Seronok tak? Hamba nafsu suka. Nama pun kita teruk lah, kita tak suka lah sebenarnya. Nafsu kita pun, fitrah kita dah tak suka dah gelaran tu. Hamba duit suka, hamba perempuan, hamba dunia. Tukar nama tu pun teruk lah. Tu dia kata, kalaulah dalam bab maksiat ni tak ada lain melainkan tukar namanya, yang tu pun cukup lah. Yang tu pun cukup lah untuk kita insaf. Macam mana? Dia bagi contoh, maka kamu, kata dia, bila mana fa iza kunta ta'ian tusamma bil muhsin al muqbil. Kata dia, bila mana kamu adalah orang yang taat, kamu akan dinamakan, diberi gelaran dengan nama orang taat. Kamu ni taat lah kan? Kita diberi gelaran itu, kamu ni baik lah. Dan kata dia, diberi gelaran orang-orang yang mengadap. Kita ni, kamu ni nak ke Allah Ta'ala lah, nak ke masjid, nak ke surau, kita akan diberi gelar gitu. Itu kalau kita nak taat. Dan bila mana kamu menjadi seorang derhaka, bila derhaka, wa idza kunta 'asiyan, kata dia, intaqala asmuka ilal musii'il mu'ridi, bertukar nama kita kepada orang jahat. Lagi nama bertukar apa? Nama orang yang berpaling. Kamu ni tak suka dengan Allah Ta'ala ya? Kamu dah benci dengan masjid, kamu tak suka majlis ilmu, kan nama dah bertukar. Tambah pula kalau penyakit batin tu, kau ni takabur, kau ni riak, kau ni ujub, kau ni kafir, kau ni musyrik. Tuan-tuan, kena ayat tu lagi ya. Melepor kita kalau kena ayat tu. Pula tu yang beri gelaran kita ni bukan manusia, tapi Allah yang bagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kata dia, ini pada pergantian nama. Hadza fi intiqal ismi. Kata dia, fa kaifa bintiqalil athari min tabadduli halawati ta'ati bi halawati al-ma'siyati wa ladzazati al-khidmati bi ladzazati syahwati. Yang ni bukan nama, maka bagaimana pula pada pergantian kesan? Kesan ni apa? Efek daripada maksiat tu. Efek maksiat tu. Efek nama tuan, ni efek hati ya. Faham efek ni, efek hati ya. Apa dia? Berupa, kata dia, kesan hati ni pergantian manis taat kepada manis maksiat. Dulu suka main masjid, dulu suka baca Quran, dulu suka majlis ilmu, sekarang bertukar lah. Suka pergi pasar malam, suka pergi disco, suka pergi disco, suka tengok TV, suka tengok Astro, suka tengok Gusti. Itu kalau Gusti jantan dengan jantan tak apa, tengok Gusti betina, Gusti jantan betina. Kalau Gusti gelanggang lain, ni Gusti lain tengok. Sorry yang tak bahasa saya tu. Maka perangai kita memang gitu. Mula-mula tengok ceramah dulu, lepas tu tengok National Geographic, lepas tu tengok cerita kungfu, mula tu tengok cerita cinta-cintaan, lepas tu dia berjangkit. Saya tak sebut orang lain ni, saya sebut saya lah. Tuan-tuan tak apa, wali. Tu menyambil tuan-tuan, menyambil tu. Serius sangat lagi, terus sangat tak? Allah Akbar. Saya sebut ni bukan saya orang paling baik, dah je. Nak kata saya, orang kata bukan, jangan kata paling baik. Nak kata saya orang baik, dah je. Tak, kita kenal diri kita siapa kan? Jadi kata dia, antara kesan ni, kata dia, berganti ni bukan saja berganti nama, tapi kesan. Antaranya manis taat. Kita kalau dah biasa taat tu dia akan jadi manis. Bila dah mula buat maksiat, mula-mula masuk peraduan, teka bola.
lepas tu ambil loteri, lepas tu dah macai. Contoh kan. Dia minum manis tu, dia rasa manis tu maksiat tu. Mula-mula tinggal pergi mengaji pasal anak demam, lepas tu seronok dah tak pergi masjid. Lepas tu dah tak pergi masjid, buka TV tengok berita, lepas tu tengok cerita. Lepas tu tak apa cerita. Lepas tu dia jadi macam tu, dia bertukar. Asalnya manis tu kepada ibadat, tukar pada manis maksiat. Nauzubillah. Dan lazat khidmat dengan lazat syahwat. Dulu ke asalnya bertukar taat, suka apa? Pergi masjid, susun sejadah, betulkan sejadah, buka aircon, buka switch, contoh kan. Bersihkan tandas, mana kotor pergi cuci, contoh lah. Pergi susun kasut, buat benda khidmat ni. Susun pun bukan pasal tak siap, bukan pasal tak ada buat kerja apa, pelik lah, kata ada ringankan tulang lah tua-tua ni, contoh lah kan. Susun rehal balik, letak tempat dia, susun kitab Quran, bagi elok, bagi lurus balik, abuk-abuk, sapu, contoh. Manis buat khidmat tu. Bila dah mula buat maksiat, dia bertukar lah. Dia lazat apa? Dia lazat suka kedai kopi. Mula-mula kedai kopi kopi jenis tu. Lepas tu dengan waiter yang ambil order tu pun jadi sembang. Kerja baru sini tak biasa nampak pun. Mula buat sembang. Dah mula menggatal, mula-mula datang petang-petang je, lepas tu malam pun singgah juga. Dah mula sembang, tak ada orang, panggil pula. Duduklah sini sikit nak menyembang. Tuan-tuan, mula tu. Mula miar sikit. Dia mula lazat syahwat. Sambil-sambil makan, lepas tu buka lah TV, dah ada Astro, buka lah, buat apa, biar sambil-sambil tu dah juga tengok cerita. Mula-mula pukul 10 balik, lepas tu larat sampai pukul 12. Ya tuan-tuan, ni perangai kita ni. Kata dia wahaza fi tabaddulil asar, ni kata dia pada bertukar kesan daripada maksiat. Lepas tu ulama-ulama kita pesan sangat, janganlah cuba beranikan diri buat maksiat. Walaupun maksiat ni buat satu balas satu. Kebajikan apa? Buat satu balas 10. Nampak tu okey tak? Okey maksiat satu je. Jangan. Walaupun satu, kesan buruk dia 10. Kebajikan memang buat satu balas 10, tapi tak kena gaya kosong. Yang ni saya teringat mengaji dulu kitab Tanbihul Ghafilin dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi. Saya mengaji dulu kitab tu, kena sepak saja kan kitab tu. Kata dia yang ni kesan, bertukar kesan. Kata dia fa kaifa bi tabaddulil wasfi ba'da an kunta mausufan indallahi bi mahasin sifati fayakisu kata dia fayakisul amru patattasifu bimasawil halati. Terjemah dia kata dia, ini pada pergantian kesan, maka bagaimana pula dengan pergantian sifat. Asar tadi sifat kita, perangai kita, tingkah laku kita pun bertukar lah. Tak mana selepas bahawa kamu, kata dia, disifatkan di sisi Allah Ta'ala dengan sifat yang elok. Kita disifatkan sebagai apa? Sadiqin, salihin, ta'iin. Itu sifat yang diberi kepada kita. Bertukar, kata dia, terbalik perkara itu kepada kamu. Kamu akan bersifat di sisi Allah Ta'ala dengan orang yang buruk keadaannya. Jadi kita apa? Mu'ridin, musiin, kafirin, na'udzubillah, musyrikin, mu'ridin, munafikin, zalimin, fasiqin, dan na'udzubillah. Kata dia hadza fi tabaddulil wasfi, ini bertukar sifat. Fa kaifa bi tabaddulil martabati. Kata dia, ini pada pergantian sifat, maka bagaimana pada pergantian martabat. Fa ba'da an kunta indallahi salihin, maka selepas daripada engkau di sisi Allah Ta'ala dikira, dianggap, dihitung, dinilai sebagai orang yang salihin, daripada orang yang soleh,
di sisinya kamu bertukar daripada seorang yang membuat kerosakan. Alhamdulillah. Jadi maksudnya kesan daripada maksiat ni teruk. Satu, kita banyak dinasihatkan oleh tutup guru semua jauhkanlah maksiat. Tapi saya nak kata macam mana, saya pun tukar sebut ya tuan-tuan, memang susah zaman kita, apatah lagi zaman lah ni, istilah nak tinggal maksiat ni payah. Saya nak kata payah tu bukan tak boleh tinggal, boleh, tapi nafsu ni, kita punya runtunan nafsu ni kuat sangat, kuat sangat. Satu, kena minta banyak. Minta apa? Minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pelihara daripada nafsu kita yang buruk. Dan siapa yang buruk tu kan? Nafsu kita sendirilah buruk tu, bukan orang lain. Orang lain buruk tu Tuhan, syaitan jahat tu Tuhan. Ni apa? Kita sendiri buruk ni. Kita sendiri minat benda buruk ni. Jadi kita sendiri minat buruk tu istilah ulama sufi kita, dia panggil apa? Nafsu kita. Satu ada sebut dalam hadis, cuma martabat hadis ni apa, masyhur sebut para ulama kita kata dia a'daika nafsuka baina jambaika. Musuh yang paling ketara dalam bagi kamu, kata dia, a'daika aladu a'daika, musuh yang paling kuat memusuhi kamu, kata dia, nafsu kau allati baina jambaika, yang ada dia depan kamu, pada diri kamu. Ulama kita pun guna bahasa gini, kata dia syaitan dengan nafsu. Syaitan ni satu kejahatan, nafsu 70 lagi jahat daripada syaitan. Nafsu ni 70 kali ganda jahat daripada syaitan. Syaitan pun jahat dia macam mana kan? Jahat syaitan ni dia hanya datangkan syak dalam hati lah. Itu ya. Dia tak pernah pegang tangan kita, jerit kat telinga kita, dibuka biji mata kita supaya tengok maksiat, tak ada. Dia tarik kita keluar masjid, dia tarik kita pergi disko, tak ada. Tak ada. Yang duk heret kita ni nafsu. Nafsu tu kalau sebut apa dia nafsu tu? Keinginan kita, kecenderungan kita. Ni lah susah. Satu, kita disuruh kawan dengan orang baik-baik, kawan dengan tutup guru, alim ulama, orang saleh. Supaya apa ni? Supaya kita berkawan dengan orang baik-baik, tak ada orang nak tarik kita pergi tempat tak baik. Tu ya. Satu zaman sekarang kan, saya duduk sembang dengan kawan-kawan tutup guru lain, dia orang duk takut sekali pasal apa kan? Kadang-kadang kita dalam rumah tak apa lagi, takut tu orang kat luar. Takut tak mana? Anak kita takut apa? Takut dia berkawan. Kawan tu masalah. Kena dia baiklah, sebab jumpa kawan dia kan hancur. Bukan bayar, dia bagi coklat dalam tu kan. Bukan coklat biasa, coklat dadah. Contoh kan, kadang-kadang tak payah coklat dadah, dia ajak makan coklat. Mula suka makan coklat, mula tak belanja, kawan belanja, lepas tu cari duit, tukar duit belanja beli coklat. Mula beli coklat, orang tu beli ni, mula nak pakai duit. Mula duit belanja simpan tabung, lama-lama duit belanja dah tak ada simpanan tabung. Mula-mula duit semua beli tu. Dah beli tu rupanya duit tak cukup, pergi beli pula, ambil duit mak pula. Pandai pula pergi ambil dan duit dapat papak duit mak, korek duit tabung. Lepas tu sorok-sorok pula mencuri. Ni perangai ni kan, sikit. Ini budak-budak. Kita orang tua pun sopan perangai tu. Alhamdulillah. Takut sangat lah. Satu, kalau kita boleh duduk tempat suasana pondok, madrasah, ada tutup guru yang asuh kita, best dan saya memang merindui suasana tu, pasal saya pernah duduk tempatnya tu. Satu, sekarang ni walaupun tempat saya duduk pondok ni tok guru tak ada, alah meninggal, tapi keliling tu ada lagi suasana orang mengaji, orang mengajar, ada lagi sahabat-sahabat yang mengajar. Tapi tetap tak sama macam tok guru dulu. Dia bestnya ada orang yang kita hormat, ni tok guru aku, ni tok guru kami, sami'na wa ta'na. Hentamlah kami, bancuhlah kami, bagi kami jadi baik. Nak sangat suasana tu tuan. Memang best sebenarnya. Duduk bawah pimpinan guru ni ialah paling best tuan.
Kita tak gaduh mikir hari dah. Dia tolong betul dengan kita. Kalau tak ada tok guru, tuan-tuan, kita kena fikir macam mana aku nak buat apa ni. Kita kena susah payah. Padahal bukan senang tuan-tuan nak buat baik. Tapi bila kita duduk depan guru, duduk je kena tanya. Duduk je kena tanya. Oh, tu best. Saya cukup seronok dulu duduk pondok. Siapa? Duduk je kena tanya. Duduk je kena tanya. Seronok kena tanya je. Siapa? Duduk tanya. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya seronok kena tanya. Tanya faham kot tak? Sekeh. Malas zikir. Quran tak baca. Pak dia bagi. Kita pun baca lah Quran. Orang nak bangunkan kita untuk buat taat tu ada. Subuh lambat kata dia. Ni 3 kali tak nampak subuh dah. Allah. Ngaji tidur je. Mula kita muhasabah supaya ngaji jangan tidur. Bukan. Memang kena. Ada je kena. Kadang-kadang dia bukan tuju kat kita pun. Dia cakap umum. Tapi kita rasa semua kena atas kepala aku ni. Baik. Fa ba'da an kunta indallahi minas salihin. Jadi bertukar martabat ni, yang kamu kata dia asalnya seorang yang soleh, sirta indahu minal mufsidin, wa ba'da an kunta minal muttaqin sirta indahu minal khainin. Kamu selepas daripada orang soleh bertukar di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang membuat kerosakan, dan selepas bahawa kamu di sisinya seorang yang daripada orang bertakwa, kamu menjadi di sisinya daripada seorang yang khianat. Na'udzubillah. Fa in kunta, kata dia, fa in kanatiz dzunubu munfatihatan fi wajhika fastaghiz billahi walja ilaihi wal wahsid turaba ala nafsika wa qul Allahumma qulni min zilil ma'siyati ila izzit ta'ati Allah wa zur daraihal awliyai wa salihin wa qul ya arhamar rahimin. Sedikit nasihat dia. Kata dia, maka jika adalah dosa terbentang pada wajah kamu, istilah wajah ni di depan kamu, kalau maksiat duduk depan mata, nak buat apa? Tapi cara wali ni tuan-tuan lain daripada cara kita. Kita tengok apa kaedah awliya dulu. Nasihat dia, kalau nampak maksiat, kata dia, kalau dosa terbentang pada wajah kamu, istilah wajah ni depan mata, masuk kedai makan, skrin besar tu kan, tengok pula benda tak elok, kalau bahasa mudah itulah kan, itu skrin. Kalau yang tak skrin yang live, tak tahu kan? Macam mana nak buat? Maka minta tolong dari Allah, kata dia. Nampak aja maksiat ni, minta tolong siap dah. Ya Allah, apa dia? Minta tolong dari Allah dan bertumpulah kepadanya. Maksudnya kamu rujuklah kepadanya. Ya Allah, aku ni lemah ya Allah, maksiat depan mata ni. Kalau kau tak pelihara aku, jatuhlah aku depan maksiat. Jatuh buat maksiat. Ni kaedah ulama-ulama dulu kan. Nampak aja maksiat tak rasa risau siap dah. Dan dia tak ada ajar lain melainkan apa? Rujuk ke Allah Ta'ala. Minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan dan nafsu kita. Pasal kita, bila kita tak perasan apa yang depan kita maksiat, nanti dia layan kan? Dia layan tu, kita lah layan kan kita kan? Pergi kedai makan sudahlah, lagi ada orang ambil order, orang lelaki perempuan. Orang lelaki tak apa, tapi saja kadang pergi cari yang ambil order tu kedai perempuan. Kedai perempuan yang tak kemas tak pergi, dia cari kemas tu, pergi. Kedai ni best sikit siapa? Tengoklah siapa ambil order. Oh, sampai macam tu. Kadang-kadang tak keluar aku mulut, tapi sini simpan. Allah. Kata dia, minta tolonglah dari Allah dan bertumpulah kepadanya. Tengok dia punya kaedah kan. Kita tak mampu buat ni kan. Tuangkan tanah di atas kamu.
Tanah ni kalau kita lah tengok maksiat dekat depan, ambil tanah ni tabur atas dia. Kalau asal bahasa Arab tu, wahsid turaba ala nafsika. Ambil tanah ni tabur atas dia. Buat apa? Bagi rasa hina diri. Soal, mampu tak nak buat? Kita payah satu keadaan mudah. Ni kita ni dongak ke langit, kok payah nak ambil tanah, ludah bagi kena muka ni. Ni lah aku busuk, bodoh bagi ludah kena muka ni. Mampu tak kan? Orang dulunya mujahadah lain kan? Kita tak boleh kan? Saya sebut tu, ada sebagian tok guru saya ajar macam tu. Saya tak pernah buat. Saya tak pernah buat. Ambil tanah tabur atas kepala tak pernah. Ludah ke langit tak pernah. Pepatah Melayu ada, meludah ke langit, itu bodoh lah. Membuka pekung di dada, apa istilah itulah kan, meludah ke langit. Maksudnya cerita buruk keluarga sendiri, habis-habis dia juga buruk. Tu nak cerita apa? Tujuan semua tu disebut tu buat apa? Nak mencerca diri, nak tunjuk, nak apa? Nak boleh muhasabah diri, nak bagi rasa diri kita ni salah, aku berdosa, ya Allah ni maksiat depan ni, kalau kau tak pelihara aku, nescaya aku terjerumus dalam maksiat. Dia suruh tabur kita dengan pasir, kata dia. Tapi kita lah tabur sendiri. Jangan kita tengok orang buat maksiat, kita ambil pasir, kita tabur kepala orang. Jangan buat itu, sudah. Dia bukan maksud dia macam tu. Dia suruh kita ni. Yang tu tuan buat lagi kena menampar. Dan katakanlah macam ni, ya Allah, kata dia, pindahkanlah aku dari hina maksiat kepada kemuliaan taat. Yang tu nisbah perbuatan lah kan. Kalau kita sebut tindakan sikit, yang ni pun banyak orang ulama-ulama tutup guru nasihat, dan memang ni prinsipnya pun apa dia tu kan. Kalau kita duduk tempat ni, duduk maksiat, tambah pula kita tahu jalan maksiat, duduk tempat ni, apa nak buat? Kena pindah kan, tak boleh duduk tempat ni lah. Kalau kita tak duduk tempat ni, kita pergi tempat tertentu, tengok ada maksiat, apa kaedah dia? Kerana tinggal, jangan duduk tempat tu. Pasal duduk tempat tu, kau nak beradab maksiat bukan senang. Kita dah duduk elok-elok, tengok ada satu kumpulan orang buat maksiat, mai datang kat kita kan. Oh, bergurau lelaki perempuan, kuki-kuki, duk gelak-gelak, duk peluk, cium macam mana? Hai, Ustaz, jom kita belah, tak boleh duduk sini. Aku barang lagi, aku katok kepala budak-budak ni, naya pula, aku tak boleh duduk ni. Saya silap dengan aku sekali buat maksiat. Tak payah, tinggal. Kalau tuan-tuan ada power, woi, apa buat maksiat? Silakan. Takut tak boleh buat lah kan. Tuan-tuan masuk kedai, berani lah kata. Okey, kedai mana tu? Kedai ni apa maksiat ni? Tutup Astro ni, berani tak? Berani tak berani? Dia tutup apa tuan-tuan? Kita pegang remote ni. Saya tak sebut tuan-tuan, saya sebut orang lain ni. Saya tuan-tuan, ada kawan-kawan saya yang berani macam tu. Saya taklah seberani tu, tapi ada kawan-kawan saya berani. Saya cukup suka ada orang macam ni. Ada orang dia respect kita. Kita kadang tak berani nak betul kan tu, walaupun bukan susah pun sebenarnya. Ada orang dia respect kita, dia hormat kita, dia bawa kedai makan. Kedai makan ni, Ustaz, ada TV sikit Ustaz, tak apa, Ustaz duduk. Lagi dia panggil toki kedai, ni Ustaz ni tutup tu. Saya lega ada orang macam tu. Saya nak suruh tak gambar. Ada orang macam tu. Saya kalau ada orang macam tu cukup best. Saya tumpang tui dia. tumpang ong dia. Kadang-kadang kita pun tak berani pun kan. Macam tu lemah kan, saya nak kata lemah. Kita lemah. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali pergi kedai, tutup ni TV ni. Tuan-tuan wali tak apa. Tuan-tuan ajak saya bagi berani tu macam kan. Kita kena ish kan. Kacau premis orang, tambah pula orang duk tengok. Katalah musim bola kan, orang pergi kedai makan pasal nak tengok bola. Kita pergi tu tengok semua orang duk tengok bola. Kita ni okey mana tu, okey mana ni, tutup TV, tutup. Saya tak suka ingat-ingat bising-bising ni, tutup. Agak-agak macam mana kita kena halau. Pakcik, sorry lah, ambil ni, budak-budak ni semua nak tengok ni, ganggu pelanggan saya. Pakcik pergi cek kedai lain ni. Tu kena.
Ni ekstrim sangat macam apa? Bola pun bukan ada apa. Betul. Zaman lah ni, zaman mencabar macam tu. Itu saya sebut kita tengok suruh tutup bola apa, kita tengok bola lagi. Berapa gol lah. Ni apa Selangor lawan Perak. Api ya, Perak api ya. Duduk depan pula lagi tu. Ni awak suara slow sangat, kuatlah sikit, tak dengar dia bagi ulasan apa. Final pula tu. Ada kaki tambah tu masuk yang biasa buat tu. Nak selesa lagi pergi tengok dalam kat rumah pula, lagi best, skrin lagi besar. Ni kan tak kita. Allah, tu kata buruk sangat lah nafsu kita, buruk sangat. Tu dia nak nasihat tu. Dan dia kata itu tindakan, dia kata satu, kalau boleh jauhlah duduk tempat tu. Memang ramai nasihat untuk guru tu kan, dia kata apa, bahkan kalau saya sebut ini pun saya nak sebut prinsip orang tua dulu, anak muda ke apa ke, memang prinsip bertaubat ni, kalau kita duduk tempat ni ahli maksiat, kalau nak jadi baik, memang nasihat ulama dulu dia kata apa, hang kena tinggal di tempat ni, pasal tempat ni hang tahu nak buat maksiat macam mana, lorong-lorong macam mana, hang kena tinggal, pindah pergi tempat lain yang hang tak kenal orang, yang tempat tu hang akan jadi buat perubahan, dan tempat tu orang baik-baik, hang pergi tukar. Kalau tu ada mat ganja ke apa, budak-budak mat ganja, tuan-tuan bagi situ, masuk pusat serenti, duduk situ, tak sampai sehari kan, ambil ganja balik. Jadi macam mana nak buat? Tak boleh bagi dia duduk dalam masyarakat tu, kena pindah pergi tempat lain. Kena pindah. Dan jangan sayang nak pindah. Kita selalu masyarakat kita macam ni, aku beli dah rumah ni susah-susah, nak pindah nak jual pula, bukan senang. Inilah masalah kita. Kita dah ada sayang lah. Kita sayang dengan harta benda, sayang dengan macam-macam tu, tapi kita tak sayang dengan iman kita. Ini susah kan. Satu tutup guru dulu, dia bukan suka beli rumah. Dia kalau boleh duduk rumah sewa, macam apa? Tak elok, tak suka, aku pindah tempat lain. Orang dulu. Kita suka tempat kekal. Saya mengaji dulu kalau arwah batin, dia buat sendiri kan. Dia duduk, tanah dia duduk. Kami yang pondok ni, pondok tak wakaf. Tuan tanah, yang antara tuan tanah pemilik asal ni, pak mertua dia dengan kaum kerabat dia, izin untuk dirikan pondok untuk bagi dia mengajar. Rumah dia pun pak mertua dia buat, bagi duduk untuk dia mengajar. Pasal ni ambil nak jadi menantu tu, bagi jadi tok guru, buat pondok. Budak-budak pondok pun ambil papan, dia tokek kilang kayu. Siapa budak pondok nak buat pondok, dia ambil kat kilang. Menantu pak mertua pak teh arwah tok guru ni. Sekarang sampai sekarang pun prinsip dia memang tanah pondok bukan wakaf. Kalau pondok saya duduk ni bukan wakaf, tapi masih diizinkan untuk membuat pusat pengajian dengan peraturan tok guru dulu. Cuma saya nak sebut apa? Nak sebut kata nak kena pindah pergi duduk tempat elok tu. Nak sebut yang tu. Duduk tempat elok, suasana elok. Jadi kalau ada tempat-tempat yang biasa dah duduk maksiat, kaedah dia memang kena pindah. Kalau kisah ulama dulu pun ada satu orang ni, dia dah pernah dia duduk tempat kampung ni buat maksiat, dia pergi jumpa tutup guru, dia kata dia nak taubat. Antara nasihat pertama sekali, biasanya tok guru akan nasihat pada orang nak bertaubat ni, kata dia apa? Akhlak, maksudnya berhenti maksiat, pindah, kata dia. Pindah, jangan duduk lah sini, kau kena pindah tempat lain, situ kau ubah perangai kau. Ini kaedah-kaedah ulama dulu kan. Kita nak boleh pindah tak boleh pindah, itu tengok keadaan. Tapi kaedah ulama dulu dia suruh pindah. Tambah pula kita duduk satu tempat ni tak ada tok guru, macam mana? Pindah, tinggal kampung ni, pergi duduk kampung yang ada tok guru. Kalau kita duduk sini tok guru tak ada, tapi panggil tok guru boleh datang sini, muncullah ada tok guru boleh main. Tapi kalau tak ada, seorang pun tok guru nak main, ataupun tukar je tuan kuasa esok, dia tak bagi semua tok guru main, macam mana? Pakat pindahlah kita pergi duduk tempat lain. Ya kan? Kita tak tahu ke depan nak jadi apa, tak tahu. Boleh berubah sekelip mata kan? Tak tahu. Dia tukar menteri ya, tukar. Mula-mula menteri ada jawi,
Dia tukar menteri tak mau Jawi, esok dia suruh masuk pelajaran Cina lah. Semua kena cakap Hokkien, cakap Mandarin. Belajar. Neng song samo itu siap, sorry. Belajar cakap siap lah. Ya, sam cakap Cina lah kita kan. Cukup, saya pun tak pandai banyak-banyak, sikit-sikit dia kan. Apa cerita tu. Dan lagi nasihat dia tengok, kalau tak ada orang soleh yang hidup, tengok nasihat dia, ziarahlah pusara, kubur-kubur para wali. Sekarang nak cari wali hidup payah kan, cari wali yang mati pergi ziarah kubur apa? Pergi ziarah buat apa? Kalau kita tambah pula kubur ni, kita kenal orang ni, orang soleh dulu, ni tok imam dulu, ni apa ustaz dulu pernah duduk kawasan ni, kita pergi ziarah dia. Kalau dia ada dulu lain kampung ni, sekarang dia tak ada dah, pergi ziarah buat apa? Ingat balik apa jasa-jasa baik dia waktu dia hidup dulu, supaya boleh istilahnya recall balik, dan kita boleh dapat rasa suasana ada dia dulu menjadi macam mana. Dan kata dia, ziarahlah makam-makam orang soleh, dan katakan macam ni, dia suruh kita bercakap waktu kita pergi ziarah kubur ni, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Maksudnya minta doa ke Allah Ta'ala lah. Kalau asal perkataan tu, kata dia, wa qul ya arhamar rahimin, maksudnya berdoalah kat kubur tu, makam-makam orang soleh ni, berdoalah, minta apa? Supaya dengan berkat orang soleh yang, makam orang soleh yang kita pergi doa ni, pergi doa dan pergi ziarah ni, Allah Ta'ala makbulkan doa kita, supaya baikkan nafsu kita, jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ni pun kalau bahas panjang ni, boleh pergi ziarah makam orang soleh berdoa macam ni. Ulama kita kata memang tak ada masalah, kaidah ahli sunnah wal jamaah, memang boleh. Tambah pula makam kita pergi ziarah ni, makam Nabi-Nabi, makam Rasul, makam sahabat. Saya ada pengalaman pergi belah Syria tak sampai, Jordan pernah pergi, Mesir, Iraq, ada satu rombongan yang saya nak ikut pergi, Iraq, Jordan, Palestin, Mesir, 18 hari 18 hari program dia, semua pergi ziarah, dan semua pergi ziarah makam ulia, sahabat. Baghdad tuan-tuan, Masya Allah, tempat bumi awliya. Semua saya nak sebut gini lah. Apa tujuan pergi ziarah makam ni? Pergi doa. Pasal mereka ni adalah orang yang telah dikenal pasti, orang baik-baik, orang soleh. Masa hidup dia ialah orang yang memang disanjung dan diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Mati pun memang dalam keadaan baik. Mereka ni memang ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi, tambah kita ikut pengajian tutup gurun kan, mereka cerita siap-siap kedudukan para awliya ni, duduk makam mana, tambah Nabi-Nabi Rasul tuan-tuan, lagi lah. Kedudukan Nabi Rasul bukan boleh diusaha ikhtiarkan, dia semata-mata anugerah pada Allah Ta'ala. Kalau orang mati syahid pun, saya nak sebut akidah macam ni, orang mati syahid dalam perang Sabil, orang ni walaupun dia mati, tapi sebenarnya di sisi Allah tak mati. Kan kita biasa dengar ayat tu kan, hukum tu. Apa maksudnya? Orang yang perang Sabil, mati perang Sabilillah, mereka ni walaupun mati di dunia, tapi duduk alam barzah sebenarnya tak mati, hidup. Dan apa maksud dia hidup? Hidup dia dalam dapat nikmat, dia diberikan nikmat besar oleh Allah Ta'ala, yang dia bukan duduk dalam kubur terpencil ataupun dapat satu lubang yang dibuka untuk ke syurga dengan bau boleh melihat syurga. Tak, dia hidup dengan mana hidup yang bebas mutlak. Dia boleh pergi masuk keluar syurga dan ambil nikmat dalam syurga semutlaknya. Allah Ta'ala bagi kebebasan pada dia. Dan dia ada kenderaan berupa burung untuk dia naik. Burung ni untuk dia nak pergi ke mana tempat yang mana dia nak pergi. Ni orang mati syahid. Kalau orang mati syahid macam tu, orang siddiqin macam mana, pewaris Nabi macam mana, para ulama macam mana, awliya yang abdal autad ni macam mana, Nabi macam mana, Rasul macam mana, ulul azmi macam mana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana. Tentulah martabat mereka lebih tinggi. Satu, pergi ziarah makam orang ni.
Dan bila kita pergi makam, ziarah orang makam orang macam ni, memang jasad dia mati. Kalau pahaman Wahabi, sebut sikit Wahabi dia tak ada pahaman macam ni. Dia hatta Nabi pun, pada dia Nabi dah wafat, habis lah. Tak ada dah hubungan kita dengan Nabi ni. Kalau pergi ziarah makam pun buat lebih-lebih lagi, silap dia halau, dia sepak, dia terajang, bidah, khurafat, kubur, syirik. Kita pergi doa kat makam pun salah. Tambah pergi sapu ke, pegang macam ni ke, sapu kat kubur ke, ambil tabaruk berkat ke, oh bidah, syirik. Tak, itu kan syirik. Itu istilah dipanggil at-tabarruk bi atharis salihin. Tabarruk dengan kesan orang soleh. Macam mana ulama kita buat misal mudah je. Hajar Aswad orang pergi cium tak? Hajar Aswad orang pergi cium tak? Apa tu? Manusia ke batu? Batu. Mana mulia lagi Hajar Aswad dengan Rasulullah? Jawab. Jangan silap jawab tu. Dan jangan silap akidah tu. Kalau orang pulun nak cium Hajar Aswad, bubuh minyak wangi di Hajar Aswad, apa hukum? Cium makam Nabi. Itu orang ada akidah betul, belajar cara ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah cium makam Nabi. Sembah tak boleh lah, bukan sembah kubur. Butuh pegang makam Nabi boleh tak? Tuan-tuan pegang Hajar Aswad, rasa begah tak pegang Hajar Aswad? Tak pegang Hajar Aswad pun nak pegang tu. Jauh tu. Pusing sekali lagi nak pegang. Tak boleh pegang bingkai dia pun tak apa dah. Duk rasa lega tu. Jangan terpegang bingkai. Boleh pegang hijir tu pun nak masuk tak boleh. Boleh pegang hijir Ismail tu tepi pun padan dah. Boleh pegang tu pun rasa padan dah. Batu weh. Boleh faham saya sebut apa? Ni bukan batu Nabi weh. Rasul weh. Ulul azmi weh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam weh. Macam tu. Sahabat weh. Para wali weh. Orang siddiqin weh. Syuhada weh. Saya bunyi bahasa gitulah, weh lah kan. Kalau Wahabi ni tak ada. Satu. Kelahi kita dengan Wahabi ni. Sikit ke Wahabi tu sikit. Pasal dari segi pahaman tu. Tuan-tuan pergi ziarah Baqi' macam mana? Boleh? Masuk kawasan Baqi' tu, dia bagi rata kan kubur, dia susun batu lain. Duduk lama sikit, ikutlah baca kulhu ke apa. Haji, roh. Jalan. Malaysia, jalan. Dia bagi pusing orang macam tawah tu tambah pula kita orang beritahu yang ni makam Sayyidina Khadijah, yang ni apa, ni makam Sayyidina Uthman. Kalau kita duduk lama sikit tu, haji. Halau gitu lah. Betul kena halau lah. Pergilah makam mana pun. Kaedah ulama kita tak. Tambah nak pergi makam Rasulullah lagi payah. Boleh lalu gitu lah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Lalu gitu. Ni panjang lalu dekat Babu Salam. Boleh itu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya Khalifatul Rasul. Bagi salam kat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Keluar tu. Nak banyak kali lah pusing pula. Pusing. Saya pasal tutup guru buat itu, tawaf mai 7 kali kan. Tawaf tak? Kat Madinah tak ada tawaf. Nak tawaf apa? Tawaf tu. Pasal pusing. Banyak kali jumpa Rasulullah. Daripada pergi pegang batu Hajar Aswad, baik pergi. Kalau saya lah kan, memang tutup guru saya pun ada yang duk ajak itu, kata dia, baik pergi. Orang yang memang hidup ni, batu Hajar Aswad tak hidup. Itu pun orang nak ambil berkat, pulun lah tu, ambil kabat dinding, kabat kelambu kat bawah tu, pergi pegang nak boleh pergi pegang tu. Ramai ke apa, dia berlasah orang habis. Hak tu jantan, betina pun sama. Dia ni, dia bagi. Tawaf ni laju ya. Mai dekat nak Hajar Aswad, slow. Yang geng pegang tangan tu suruh kan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah innal hamda taubatan ilaika maghfiratan. Macam-macam ni baca. Wah tu nak kena rempuh tak ada lengur kita. Saya nak sebut apa ni? Tang kehalubaan orang tu satu cuma saya nak sebut tang Hajar Aswad tu asalnya orang berpuluh-puluh rebut-rebut tu, tapi
maqam orang yang hidup di sisi Allah Ta'ala. Yang ni kita dah macam tak belajar lah. Saya nak sebut tanda lah sikit. Macam saya sebut ni pun rasanya tak ramai orang sebut, betul tak? Boleh faham saya sebut apa? Nak kata makam orang mati syahid, para Nabi, Rasul, yang mereka ni hidup di sisi Allah Ta'ala, yang bila dia hidup pun hidup dia muqayyad, bila dia mati hidup dia mutlak. Tak faham saya sebut apa? Boleh faham tak? Rasulullah kalau dia hidup pun dia hidup muqayyad, maksudnya kalau dia ada di Madinah, dia di Madinah kan? Tapi bila dia pindah alam barzakh, dia mutlak. Bayang tengok orang mati syahid boleh naik burung hijau, boleh pergi mana-mana, boleh masuk dalam syurga makan minum. Quran bagi syarat balahyaun inda rabbihim yurzaqun, diberi rezeki. Disyarah oleh ulama tafsir apa tu masuk bagi rezeki, maksudnya apa? Dia boleh masuk syurga, boleh bernikmat makan minum ayak apa semua bidadari, dia boleh pakai semua. Tu orang mati syahid. Nabi-nabi macam mana? Lagi lah. Pasal Nabi dengan orang mati syahid, siapa lagi tinggi martabat? Jangan silap jawab. Ada orang kata Nabi tak mati syahid. Memang Nabi tak mati syahid, tapi kedudukan syuhada dengan Anbiya tinggi lagi. Tu Anbiya, Rasul kalau macam mana? Ulul azmi macam mana? Ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam seafdal makhluk. Akidah macam ni memang tak banyak dah orang duk ajar akidah. Yang banyak lah ni yang pahaman-pahaman yang belah nur, sikit khurafat, bidah. Nak pergi ziarah kubur lepas bayang raya pun dia tak bagi. Siap baca ketubah warning lagi ni. Saya pegang, ittaqullaha haqqa tuqatih, di hari raya ni ialah hari gembira ni. Siap entak mimbar kan? Janganlah kita sambut dengan berduka cita dengan berziarah kubur. Ada tempat-tempat yang sampai macam tu tuan-tuan, warning tu. Ini adalah amalan-amalan yang bercanggah dengan amalan Nabi SAW. Dia apa dia bercanggah pula tak kan? Sama dia dah Wahabi lah memang macam tu, ketubah. Kalau ulama-ulama kita tak ada lepas masa raya ya pun nak pergi ziarah kubur, orang lain tak pergi. Pergilah ziarah. Pada dia hari raya ni hari bersukaria, lah bukan. Bersukaria ni tak mana bersukaria kita. Bersukaria jumpa orang soleh, jumpa pergi ziarah makam Tutuk Guru. Itu kita punya sukaria. Dia bukan sukaria yang zaman Lani punya takrif sukaria. Zaman Lani hari raya, hari sukaria, dia faham macam mana? Dia faham macam umum orang faham sukaria hari raya lah. Nyanyi lah kan, hari raya, hari yang gembira, gitu. Itu minta mak kuih sepotong, saya mahu makan kena perut kosong. Nyanyi itu hiburan lawak jenaka, lagi riak-riak Aidilfitri, rasa sayang Aidilfitri. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itulah dia yang gembira. Kita punya kaedah orang soleh bukan macam tu. Wahabi pensyarah macam tu, sebut Wahabi ni. Wahabi macam tu, tuan-tuan tak percaya kan? Dengar saya biasa jumpa geng-geng ni, saya tahu kutubah dia akan sampai macam tu. Kalau tuan-tuan dengar kutubah raya tu, dia tak bagi pergi ziarah kubur tu, mesti bunyi macam ni, jeng kena bunyi macam tu sikit. Saja saya bunyi sikit, bunyi muzik sikit ni. Saya nak syarah apa semua tu. Tang dia kata qul ya arhamar rahimin. Pergi ziarah kubur buat apa? Doa tetap kat Allah Ta'ala, minta mestilah kat Allah Ta'ala lah. Mana ada minta kat makhluk, betul? Kita kadang-kadang tengok tentu macam lurus, macam betul tauhid kita. Rupanya kita ni duduk 24 jam dengan makhluk, tak dengan Allah Ta'ala pun. Padahal akidah kita ni bertemu dengan makhluk yang hidup ke, makhluk mati ke, sepatutnya akidah kita dengan Allah Ta'ala tak ganjak bila pun. Baik depan kubur ke, belakang kubur ke, dengan makhluk nyawa ke, Islam ke, kafir ke, batu ke, kayu ke, makanan ke, minuman ke, ubat ke, duit ke, harta benda ke, sama ni semua makhluk semua. Cuma dalam banyak-banyak makhluk ni untuk makan, makhluk ni untuk minum, makhluk ni Nabi, makhluk ni Rasul, makhluk ni Tok Guru, yang ni orang basik, ni orang dohaka, ni batu, ni kayu. Lain martabat itu. Takkan minta tolong, oi pokok tolonglah aku, takkan pokok tolonglah aku.
mesti minta, wahai kawan, mak, ayah, tolong saya, pak cik, tok guru, saudara kan, tolong aku, apa, tok ulama, ustaz, tolong aku, bantu aku, wali, tapi berilah bantuan pada kami ya Rasulullah, undur halana wasma' qaulana, tengoklah apa keadaan kami ini, dengarlah rayuan kami ini, tolonglah sampaikan kami ke Allah Ta'ala. Nabi tak boleh sampaikan, dia hidup tu, dia bukan mati macam mana orang lain mati. Tak sama. Kalau orang mati syahid pun tak boleh faham dia mati macam mana orang lain mati, apatah lagi Nabi yang sangka dia mati macam orang biasa mati, lagi salah akidah lah. Atau mohon, kita tetap mohon ke Allah Ta'ala. Itu yang antara ada istilah dipanggil tawassul, wasilah. Itu tawassul, minta misalnya, ya ahla kubur misalnya, ya wali Allah, ya nabi Allah, ya sayyidana, ya Muhammadan, ya Rasulullah, la sayyidana Muhammadan, ya Rasulullah, la syekh, sebut misalnya. Siapa syekh dia? Syekh Ahmad Badawi. Kita pergi ziarah tu, kita bercakap dengan dia tu, dari sisi hukum atas mutlak saya sebut tadi tu, bercakap seolah-olah macam dia cakap masa dia hidup tu. Dia dengar kita cakap apa, kita tak dengar dia cakap apa. Kalau kita dengar lagi, lari pula, tu buat lawak bodoh. Tak ada, memang betul, memang dia dengar. Bahkan jangan kata orang macam tu dengar, setiap orang dalam kubur dia dengar siapa yang datang mai masuk kubur, berjalan di kuburan pun dia tahu siapa yang berjalan tu, kalau dikenal orang berjalan tu. Apatah lagi orang yang dalam kubur tu bukan orang biasa, orang yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Oh, dia sangat kenal siapa yang datang. Kalau orang biasa, kita lalu kubur, dia mengharapkan doa kita pergi kubur. Kalau orang yang baik-baik, siapa harap kat siapa? Tentu lagi betul. Pasal dia dah duduk alam barzah dah, dan dia pula mati dah dalam keadaan husnul khatimah dah kan. Memang orang baik, masa hidup pun baik, mati pun dalam baik. Memang tanda-tanda orang baik, hidup pula zaman yang baik. Memang orang baik-baik. Kita ni belum tentu baik. Satu kita pergi tu nak ambil tabaruk di atas kebaikan dia orang. Ni akidah kita kan. Saya nak sebut tu pasal dah dia sebut pergi ziarah kubur orang soleh. Akidah kita macam tu. Satu nak pergi pegang kubur, sentuh kubur, berdoa di kubur, tak ada masalah kita. Khasnya kubur-kubur orang soleh, tak ada masalah. Malaysia kita ni memang tak kuat budaya tu. Kalau tuan-tuan pergi belah barat, belah Timur Tengah, belah Pakistan, India, hatta Indonesia sekalipun, Indonesia pun lagi kuat suasana. Tuan-tuan pergi ziarah Pulau Jawa misalnya, makam Sunan Kalijaga misalnya, ataupun makam Wali Songo tu lah kan, semua tempat-tempat dia asing-asing lah. Tuan-tuan pergi tengok, mereka ziarah kubur tak macam kita ziarah kubur, lain. Malaysia ni tuan-tuan sebut tengok, satu makam yang orang pakai ziarah kubur sama. Kubur Tok Kendali tak ada, sunyi sepi, tak ada orang pergi. Tak ada. Malaysia tak ada. Kubur Patih tak ada orang pergi tengok. Pasal kita tak ada akidah ziarah kubur ni. Tapi kalau Endon tuan-tuan pergi Sunan, saya pergi makam Sunan Kalijaga. Rombongan tuan-tuan buat apa? Dia kubah dengan masjid besar kat makam ni buat apa? Selawat, burdah, berselawat, berdoa, burdah, selawat lah, bukan istilah pergi sembah kubur. Selawat lah. Pada dia macam tu. Tempat-tempat yang memang atas ajaran, atas akidah ahli sunnah wal jamaah dengan kaifiat yang betul ni, memang ni amalan-amalan kita akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pergi Yaman, nampak pula tempat Habib Umar sama prinsip dia. Nampak sana ada satu makam Nabi Hud. Ada setahun sekali yang dia orang akan pergi ziarah, untuk pergi ziarah kubur, pergi ramai-ramai tu, macam belarak kemerdekaan tu, pergi buat apa? Pergi bermalam, berkelah tu buat apa? Nak duduk tempat makam Nabi buat apa? Tawajuh, mohon doa, boleh? Kaedah kita tak ada masalah. Orang pergi menghadap pilihan raya, pergi menghadap parlimen pun lama. Pergi tu
Dia menghadap internet lagi lama kan, sembang apa, bukan ada apa-apa, tengok maksiat apa. Yang tu dia tak pula rasa sesat, pergi ziarah kubur rasa sesat, tak ada. Yang tu pun jaga tak tu. Saja saya menyambil itu cerita bab kubur sikit. Saya jarang orang nak cerita gitu. Saya pun bila mengaji jumpa tok guru yang memang serius bercerita bab macam ni, baru dia cerita betul satu-satu. Pula tu nak dapat fahaman yang betul kan. Kadang-kadang ada orang nak cerita tak apa nak berani, tapi bila kita dengar penjelasan dia kata, oi, bukan kita dengar tu clear, tuan dengar saya tak clear tau, tanya lain lagi kan. Saya bagi peluang tanya. Kenapa? Saya dengar dia cerita tu, oi, clear dia cerita. Memang ada benda yang kita dah faham dah. Dia cerita tu, baru hari ni rasa kuat faham tu. Kita kepada orang yang duduk alam barzah tu, keadaan kita faham macam tu rupanya Nabi Rasul ni, para wali ni, orang soleh-soleh ni, kedudukan ni di sisi Allah Ta'ala macam ni orang mati syahid, Nabi ni lagi tinggi, macam tu faham dia. Baru kita tahu, baru kita faham, mutlak rupanya orang mati ni kalau dulu hidup pun muqayyad, macam tu maksud dia. Masya Allah. Kalau hidup dunia mutlak muqayyad lagi kan. Tapi macam Rasulullah ni, bila dia mati, dia dah duduk alam lain lah. Dia bukan duduk alam kita. Dia dah istimewa, direct dengan Allah Ta'ala. Bukan ada hijab-hijab lah. Orang dulu alam barzah ni, para syuhada tu, dia dah istilahnya kalau apa dia nak minta, direct lah dengan Allah Ta'ala. Bukan ada hijab-hijab apa. Duk alam ni hijab macam-macam. Duk alam tu dia tak ada hijab lah, sehingga orang kafir pun dia akan nampak dah kenal dah siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Dia kenal dia siapa. Kalau orang fasik pun kenal, takkan Nabi Rasul tak kenal siapa Allah Ta'ala bila berpindah alam barzah. Satu antara nasihat dia ni, disuruh pergi kubur ziarah. Pasal ingat yang kita mati, ingatkan orang soleh. Lepas tu bersedia. Yang ni pun kalau ikut ada pengajian, dia kena mengaji, kena ngaji suku lah kan. Macam mana nak kalau orang kata semua ada attachment, ada synchronize, nak boleh kita menyelami dengan orang yang duduk alam barzah tu, apa connection nak ada tu. Kena belajar saluran dia yang betul lah. Saya nak sebut itu. Baik, aturidu an tujahida nafsaka wa anta tuqawwiha bisyahawati hatta taghlibaka. Atas situ dulu. InsyaAllah kita masuk ke depan ni, memang sekarang kita dia nak tuju khas. Di atas kita faham antara sebab maksiat ni ialah nafsu kita yang buruk pada diri kita ni. Apa kaedah nak mujahadah nafsu? Dia akan tunjuk ajar sikit kat kita macam mana kaedah nak bermujahadah. Wallahu a'lam. Itu dulu. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.